Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zanita Binti Syahari daripada kumpulan DIS semester 8 akan membentangkan tajuk bentuk-bentuk ijaz yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dibincang oleh para ilmuwan Islam dahulu dan sekarang. Definisi ijaz. Al-Quran ialah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizat yang selalu diperkuatkan dengan ilmu pengetahuan. Ianya dikurniakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Pelbagai keunikan dan kehebatan tergantung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Selain itu ialah untuk melemahkan kaum-kaum yang menentang Al-Quran. Dengan itu sesuai makna ijaz yakni kemukjizatan iaitu melemahkan sesuatu. Kalimah mukjizat berasal daripada perkataan Arab iaitu mukjizat. Kata akarnya ialah ijaz yang bererti lemah. Dalam bahasa Arab jarang sama sekali digunakan kalimah atau rangkai kata mukjizat Al-Quran. Sebaliknya digunakan kalimah ijazul Quran. Menurut pengertian umum ialah sesuatu yang tidak mampu ditandingi. Contohnya, kemukjizatan Al-Quran yang dapat melemahkan orang Arab untuk menandingi Al-Quran. Padahal mereka sangat terkenal dengan pakar bahasa, syair dan sebagainya. Namun begitu, mereka tetap tidak dapat menandingi bahasa-bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Dalilnya dari firman Allah, maksudnya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Surah Al-Isra. Pembahagian ijaz, iaitu bentuk-bentuk ijaz. Yang pertama, ijaz Al-Quran terdiri daripada pelbagai bentuk, antaranya ialah ijaz balaghi, iaitu dari segi gaya bahasa. Yang kedua, ijaz mengenai berita gaib, iaitu ghaibi. Yang ketiga, ijaz tasyri', iaitu perundangan dan hukum. Dan yang keempat, ijaz ilmi, iaitu keilmuan. Ijaz dengan ilmu yang pelbagai seperti ijaz tibbi, kedoktoran, ijaz al-falaki, astronomi, ijaz al-geografi, itu geografi, ijaz al-tabi'i, fizik, ijaz adadi, jumlah, ijaz ilami, informasi, dan ijaz yang lain. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ia juga merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah dan seluruh umat Islam. Tujuannya adalah untuk manusia berfikir dan mengkaji akan hikmah-hikmah setiap huruf yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di samping itu juga untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah. Selama 23 tahun proses penurunan Al-Quran adalah untuk menunjukkan ianya benar-benar terkawal daripada penyelewengan. Hal ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Dalam kitab-kitab ulumul Quran telah dibincangkan secara terperinci mengenai tajuk tersebut, seperti kitab Ijaz Al-Quran yang dikarang oleh Al-Baqillani dan Al-Sya'rani. Namun apa yang akan dibincangkan dengan lebih mendalam iaitu mengenai bentuk-bentuk ijaz. Al-Quran wujud hingga hari ini dalam bentuk mushaf. Dari segi nahwu, saraf dan balaghah, semuanya begitu indah hingga berjaya memukau banyak hati-hati kepada Islam. Pernahkah kedengaran ada yang mendakwa terdapat kesalahan ejaan atau tata bahasa dalam Al-Quran? Pastinya tidak. Inilah juga mukjizat utama Al-Quran. Buktinya hingga kini tiada makhluk pun mampu mencabar Al-Quran. Allah berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Surah Al-Isra ayat 17.
Muhammad Ali Ash-Shabumi dalam kitab At-Tibyan menyebutkan segi-segi kemukjizatan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, susunan kalimatnya indah. Kedua, terdapat uslub cita rasa bahasa yang unik, berbeza dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Ketiga, mencabar semua makhluk untuk membuat satu ayat saja yang boleh menyamai Al-Quran, tapi cabaran itu tidak pernah boleh dipenuhi hingga ke hari ini. Keempat, bentuk perundangan yang memuat prinsip dasar dan sebahagian memuat detail terperinci yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia melebihi setiap undang-undang ciptaan manusia. Kelima, menerangkan hal-hal gaib yang tidak dapat diketahui bila difikirkan dengan akal semata-mata. Keenam, tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah, iaitu ilmu pasti, sains. Terdapat bukti semua janji ramalan yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Yang ke-8, mengandungi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya. 9, berpengaruh kepada hati pengikut dan musuhnya. Beberapa aspek kemukjizatan Al-Quran. Para ulama bersepakat Al-Quran mempunyai mukjizat bukan hanya dalam satu sisi tertentu sahaja. Ia merangkumi dalam banyak aspek. Lafziyah, aspek kebahasaan, maknawiyah dan ruhiyah. Semuanya menjadi satu kesatuan mukjizat yang manusia tidak mampu berbuat apapun di hadapannya. Terdapat perbezaan dalam menentukan beberapa jumlah aspek kemukjizatan Al-Quran. Penulis dan pemikir Muslimah Mesir Fatimah Ismail dalam bukunya Al-Quran wal Nazghal Aqli misalnya lebih menekankan bahawa kemukjizatan Al-Quran terdapat pada aspek rasionalnya. Menurut Al-Quran sentiasa menyeru manusia dengan menggunakan bahasa akal. Contoh paling ketara adalah ketika kaum musyrik menuntut Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat mukjizat yang bersifat material dan dapat dilihat. Dengan tegas Al-Quran membalas tuntutan itu dengan jawapan yang rasional. Selain itu, Rasulullah menyeru kaumnya dengan menegaskan bahawa Al-Quran bukanlah teks mukjizat yang menyempitkan akal dan budaya berfikir. Bahkan berupa ayat-ayat yang memerlukan tadabbur dan penghayatan yang mendalam terhadap isi kandungannya. Penulis dan pemikir Mesir lainnya, Abbas Mahmud Al-Akkad, lebih menghalusi kemukjizatan Al-Quran pada keseluruhan, berfokuskan isi pengajarannya. Menurutnya, kemukjizatan Al-Quran tertumpu pada ajaran akidah yang dibawa oleh Al-Quran untuk kehidupan manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Bagi Riyad Ridha, selain terdapat daripada keindahan uslub dan balaghahnya yang luar biasa, dia lebih melihat kemukjizatan Al-Quran pada pengaruh kejiwaannya terhadap bangsa Arab umumnya dan terhadap penganutnya secara khusus. Al-Quran menurutnya telah melahirkan perubahan besar dan revolusi yang dilakukan oleh mereka dengan benar dan baik. Makna Al-Qashan mempunyai kajian yang sama dengan Rashid Ridha, iaitu ketika ia mengatakan bahawa Al-Quran adalah kitab suci yang telah mengubah bangsa Arab, para pengembangan binatang ternak menjadi pemimpin dan pemegang tampuk peradaban manusia. Kenyataan ini cukup menjadi bukti tentang kemukjizatan Al-Quran. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran antara lainnya ialah: pertama, perpaduan dan keserasian antara ungkapan-ungkapan, makna-makna, hukum-hukum dan konsep-konsep yang dibawa dan ditawarkannya. Terdapat lebih 6,000 ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Ketika ia mengungkapkan sesuatu yang hendak disampaikannya, baik tentang masalah keimanan, akhlak, hukum maupun beberapa konsep dasar tentang semesta kehidupan sosial dan individu, menggunakan ungkapan-ungkapan dan penerangan yang bercorak keagamaan. Dalam keagamaan ini, tidak ditemukan adanya pertentangan dan pertindihan antara satu sama lain. Kedua, kesesuaian ayat-ayatnya dengan penemuan-penemuan ilmiah. Ketiga, kandungan kisah tentang berbagai peristiwa yang hanya diketahui oleh Yang Maha Mengetahui tentang alam gaib. Keempat, kefasihan kata-kata yang dipilihnya, keindahan yang digunakannya serta kekuatan pengaruh yang ditimbulkannya. Sementara itu, Al-Shabuni mengesan tidak kurang dari 10 aspek kemukjizatan Al-Quran sebagai berikut. Pertama, susunan kata-katanya yang sangat indah dan menarik.
sangat berbeza dengan susunan yang kerap diucapkan oleh bangsa Arab. Kedua, susunan ayat-ayat yang indah menawan sangat berbeza dengan uslub-uslub orang Arab umumnya. Ketiga, kekayaan dan kepadatan makna yang dikandungnya. Tidak mungkin ada makhluk yang mampu mendatangkan ayat serupa ayat Al-Quran. Muatan ajaran tasyriknya yang lengkap dan sempurna sama sekali berbeza dengan hukum-hukum buatan manusia. Kelima, berita-berita gaib yang diceritakannya tidak mungkin diketahui selain dikhabarkan melalui wahyu. Keenam, tidak adanya pertentangan dengan ilmu-ilmu alam semesta. Ketepatan janji dan ancamannya sesuai dengan apa yang diberitakannya. Kelapan, ilmu dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya, iaitu ilmu-ilmu syariah dan kauniyah. 9. Memenuhi segala permasalahan manusia. 10. Pengaruhnya memberi kesan yang mendalam dalam hati para pengikutnya. Dari semua aspek kemukjizatan Al-Quran tersebut di atas, ada 3 aspek yang penulis anggap perlu dibahas secara tersendiri, iaitu Al-I'jaz ilmi, iaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ilmu pengetahuan. Yang kedua, Al-I'jaz lughawi, iaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan, uslub yang digunakan dan susunan serta tertib ayatnya. Ketiga, Al-I'jaz tasyrik, iaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Al-I'jaz al-ilmi. Hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Quraisy Shihab menyatakan bahawa terdapat banyak kebenaran ilmiah yang dipaparkan oleh Al-Quran. Tetapi tujuan pemaparan ayat-ayat tersebut adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dan keesaannya, serta mendorong manusia seluruhnya untuk mengadakan pemerhatian dan penelitian demi lebih menguatkan keimanan dan kepercayaan kepadanya. Quraisy sependapat dengan Mahmud Shaltut yang mengatakan bahawa sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai teori-teori ilmiah, masalah-masalah yang pelbagai. Quraisy menyimpulkan 6 perkara. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab hidayah yang memberi petunjuk kepada manusia seluruhnya dalam persoalan-persoalan akidah, tasyrik dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedua, tiada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tiga, memahami hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan bukan dengan melihat adakah teori-teori ilmiah atau penemuan-penemuan baru tersimpul di dalamnya, tetapi dengan melihat adakah Al-Quran atau maksud ayat-ayatnya menghalang kemajuan ilmu pengetahuan atau mendorongnya lebih maju. Keempat, membenarkan atau menyalahkan teori-teori ilmiah berdasarkan Al-Quran bertentangan dengan tujuan pokok atau sifat Al-Quran dan bertentangan pula dengan ciri khas ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebab-sebab meluasnya penafsiran ilmiah, iaitu pembenaran teori-teori ilmiah berdasarkan Al-Quran adalah akibat perasaan rendah diri dari masyarakat Islam dan akibat pertentangan antara golongan gereja dan ilmuwan yang dikhawatirkan akan terjadi pula dalam Islam, sehingga cendekiawan Islam berusaha menampakkan hubungan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam, memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan penemuan-penemuan baru adalah ijtihad yang baik. Fahaman tersebut tidak dipercayai sebagai akidah Quraniyah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau ketentuan bahasa. Pendapat Quraisy ini senada dengan makna Al-Qatan yang dengan tegas menyatakan bahawa orang telah melakukan kesalahan ketika dengan menggebu mengatakan bahawa Al-Quran mengandungi segala teori ilmiah. Keyakinan serupa ini, kata Al-Qatan, akan bertabrakan dengan kenyataan bahawa sifat teori-teori ilmu pengetahuan sentiasa berubah dengan dinamika perubahan waktu sesuai dengan sunnah kemajuan. Apa yang dikatakan sebagai kebenaran ilmiah pada saat mendatang tidak mustahil terbukti kesalahannya.